السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14 yang bermaksud qalatil a'rabu, kata golongan A'rabi yang masuk Islam, amanna, kami telah beriman. Allah berfirman, qul, beritahu mereka wahai Muhammad, lam tu'minu, kamu tak beriman lagi, walakin, akan tetapi, ucap olehmu, sebut olehmu, aslamna, kami telah Islam. Walamma, selama mana iman itu belum masuk dalam hati kamu itu. Kerana itulah Rasulullah pernah sebut al-imanu hahuna, iman itu duduknya di sini. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam ini kita sambung lagi bincang tentang beberapa ajaran-ajaran golongan-golongan yang sesat yang terkeluar daripada i'tiqad ahlussunnah wal jamaah ini. Ya, kerana dalam i'tiqad ahlussunnah wal jamaah, para ulama Asy'ariyah ataupun ulama-ulama di bawah lingkungan Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan bahawa iman itu murakkabun, dia bersusun antara dua perkara. Pertama, tasdiq biqalbi wa aqrar bil lisan. Iman ini dia atas dua benda. Pertama, tasdiq, kita membenarkan wujudnya Allah, berkuasanya Allah, apa lagi, hidupnya Allah selama-lama, tiada awal tiada akhir. Itu tasdik dengan hati. Dan tasdik membenarkan juga tentang Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi yang telah diutuskan zaman-zaman itu. Kita kena membenarkan tasdik namanya.
Kemudian kita kena iqrar dengan lisan. Batu kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu iqrar bil lisan. Maka kalau di mulut saja ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hati tak apa yakin dengan Allah, hati masih menafikan tentang Nabi Muhammad, orang begini dipanggil pada lidah saja dia beriman, hakikatnya dia itu dianggap sebagai munafik. Munafik orang. Tapi kalau di hatinya yakin wujud Allah, yakin rasa betul Muhammad di Nabi akhir zaman, tapi mulut tak pernah bersyahadah, itu zahirnya tetap dianggap kafir, kufur oleh para ulama, ya, kerana tidak ada ikrar dengan lidah itu. Karena itulah kita ini disuruh menjaga dua benda, pertama lidah dan kedua hati. Jangan ragu-ragu tentang Allah dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhir-akhir ni ada yang meragui Tuhan. Ya Allah Ta'ala ni wujud ke? Kalau dia ada di mana dia duduk? Itu dengan rosak iman dia. Sampai ada yang meragui betul ke Muhammad ni Nabi. Iya ke? Iya ke tak iya ke? Meragui itu. Jangan kita jadi begitu. Sebab itulah Rasulullah pernah sebut jaddidu imanakum, perbaharukan iman kamu. Lalu sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami nak perbaharukan iman kami? Nabi ada biqauli la ilaha illallah, sebutlah la ilaha illallah. Itu sebab lepas subuh sembahyang sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lepas maghrib pun kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kerana Nabi sebut sampai satu zaman, pagi beriman, petang kafir, petang beriman, besok pagi kafir. Itu yang kita bimbang. Sebab zamannya sudah sampai zaman itu orang beriman pagi, tengah hari itu dia kata, kita tidak laksana hukum Tuhan ni adil ke kita ni? Meragui Allah. Kita tidak ikut sangat Muhammad, dia bukan tahu zaman teknologi pun. Tapi petang gerang semayang pula. Lepas semayang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pula dah. Kadang-kadang lepas isyak gerang buat dengan kawan sembang macam tu juga. Aku rasa Tuhan ni tak ada sebenarnya, tapi nak kata tak ada kan susah juga kita. Ragu-ragu. Allah Rabbi. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah. Ini belum lagi kita lihat macam-macam pahaman i'tiqad yang wujud. Jadi sambung kita hari ini muka surat 49. Kita lihat di mana sesatnya i'tiqad yang terdahulu. Kita masuk bincang ini i'tiqad murji'ah ini. Dulu kita dah bincang i'tiqad qadariyah, i'tiqad jabariyah. Qadariyah ni orang yang merasakan dia berkuasa, Allah bagi kita kuasa, kita boleh buat apa saja. Allah tak masuk campur mengurus dunia ni. Ini dunia ni kita punya. Allah dah delegate pada kita. Allah dah beri kita ni kuasa. Lepas kata Tuhan tolak tepi. Lepas tu kita ni rasuah ni tak ada kena-mena dengan akhirat. Kata ini cerita dunia. Itu yang dia rasa rasuah tak dosa tu. Ini hanya rasuah dalam parti, ini hanya rasuah dalam politik saja. Ini tak ada urusan agama, tak terlibat. Siapa mengajar? Ini wujudnya, ini namanya qadariyah moden dipanggil. Dia rasa dia yang ada kuasa. Semua kuasa, kita yang berkuasa, kita yang menentukan, nasib baik, nasib buruk. Allah Ta'ala dah wakilkan pada kita segala-galanya. Ini i'tiqad qadariyah moden dipanggil. Baik. Murji'ah ni dulu kita dah baca, setengah mereka beriktikad iman ni benda yang Allah Ta'ala jadikan dalam hati manusia. Cukuplah kita ni kenal Tuhan, kenal Rasul, sudah cukup. Mukmin dah kita ni. Walaupun kita lepas itu bercakap apa saja, sampai bercakap benda-benda menghina Nabi pun tak apa, hina Quran pun tak apa. Yang penting kita ni yakin Allah ada, Rasul wujud, itu je. Pas tu kita nak kata apa, tak ada masalah dia kata. Sebab hakikatnya memang kita percaya Allah Ta'ala. Jadi bagi golongan ni, orang
Orang begini, dia kata walaupun lidah sudah mengkafirkan sesama umat Islam, menghina Nabi, menghina Quran, dia kata itu tak ada masalah. Itu mulut dia sebut. Sedangkan besok hari akhirat Allah Ta'ala berfirman, lidah akan menjadi saksi apa yang diucapkan. Betul, dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni ada benda-benda yang membatalkan iman, membatalkan syahadah. Ini kuat-kuat murji'ah ini. Sambung kita ini muka surat 47 49 yang ke-12 itu. Baik, setengah mereka ni beriktikad apa yang kita dah bincang hari itu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar di Banjarmasin, Indonesia, mufti Banjarmasin di Indonesia, menuntut agama di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Syekh Arsyad ini tulis kitab ini, himpunkan macam mana pahaman-pahaman yang wujud sejak zaman berzaman. Baik, yang ke-12, dan setengah mereka itu beriktikad. Hari itu kita dah baca dah. Setengah mereka beriktikad Nabi Adam tu jelmaan Allah Ta'ala di bumi. Samalah macam puak-puak ajaran sihab itu. Nabi Muhammad adalah jelmaan Allah di bumi ini. Sama dengan ajaran Trinity, bahawa Nabi Isa itu adalah jelmaan Tuhan, anak Tuhan, hasil Tuhan, dipanggil berzina dengan Maryam. Na'udzubillah min dzalik. Ini i'tiqad mereka dahsyat. Itulah Allah murka sangat dengan puak-puak Nasrani, menuduh Allah Ta'ala punya anak, hasil perkongsian dengan Maryam. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, tak jauh lah. Sampai mereka kata Isa itu jelmaan Tuhan di bumi. Baik, hari ini yang ke-12 pula, dan setengah mereka beriktikad bahawa sayudianya kita mengikut syaitan, sama ada dia mukmin atau kafir, dan jika dia menyuruh makan yang haram sekalipun. Ini i'tiqad mereka, beriktikad kita ni boleh diikut syaitan, tak apa. Allah hadirin, maka i'tiqad yang demikian itu kufur. I'tiqad ini sangat-sangat berbahaya. Maka itulah jangan heran hari ini kumpulan-kumpulan yang wujud namanya black metal, heavy metal, memang mereka mengikut aliran syaitan. Maka itulah kita kena maklum, kita orang beriman dibaca Quran selalu batu mula yang kita baca apa dia? Surah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Memang Rasulullah ajar kita a'udzu. Aku minta ya Allah, a'udzu billah, aku mohon denganmu ya Allah, lindunglah aku daripada syaitan yang direjam. Jadi i'tiqad kita, memang kita sudah pegang i'tiqad bahawa syaitan itu makhluk Allah yang direjam. Dan banyak ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Ayat Quran pun tuan-tuan selalu baca kan. Antaranya firman Allah dalam surah Yasin, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu asyaitan innahu lakum aduun mubin. Wahai anak Adam, Allah, bukankah aku sudah janjikan padamu wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan, jangan ikut syaitan. Innahu lakum, sungguhnya syaitan itu bagi kamu aduun, musuh, mubin, terang-terang. Tuan-tuan, musuh ni kalau dia sembunyi-sembunyi, kita tak kenal dia. Kadang-kadang musuh sembunyi lagi bahaya. Sedar-sedar tikam belakang. Itu nama musuh sembunyi-sembunyi ya. Sedar-sedar bubuh racun dalam air, mati, sakit. Tapi syaitan ni bukan musuh sembunyi, terang-terang. Kalau yang sembunyi pun bahaya, yang terang-terang lagi bahaya ya. Maka berkawan dengan syaitan ini
benda yang sangat bahaya. Tapi inilah yang berlaku sampaikan hari ini. Orang Islam pun sambut Halloween di Halloween apa? Harianku. Benda ni masyhur di negara barat dah. Sekali menular dah dekat Saudi, di Riyadh. Allah, itu yang kita marahkan geng Wahabi ni. Maulid Nabi kau marah sambut, Halloween kau orang tak kisah. Hari ni orang Saudi tak sambut dah lahir Nabi. Yang disambutnya hari hantu, Halloween day tu lah. Hari hantu ni sama dengan Cina sebelah mak saya Cina buta. Hari itu diikat tali kat pokok, pokoknya sambut hari hantu. Oh, kau dengan geng Halloween syukur. Allah Rabbi Syekh, ini orang kita kan sambut hari hantu. Malaysia pun dah ada sambut Halloween kat sekolah. Ini bimbang kita dah menular di sekolah-sekolah. Sambut selebriti Palestin tak boleh. Sambut Halloween tak boleh. Budak-budak pakai kostum dengan darah, dengan talim, dengan tanduk macam-macam. Ini namanya normalisasi, nama biasa. Lama-lama gak budak dah tak kisah syaitan. Itu sebab nanti bila muncul Dajjal, orang dah tak kisah, ada panggil dah normalisasi. Normalisasi adalah benda yang kita bimbang jadi biasa. Ini namanya pemujaan syaitan. Sebab tu geng-geng black metal, heavy metal ni, ini semuanya ikut syaitan. Rupanya geng-geng Murjiah macam itulah fikir mereka. Mukmin ke kafir ke, ikut syaitan tu tak ada masalah. Walaupun dia suruh makan benda haram. Sebab yang penting saya kata hati kita ni ada Allah, dalam hati kita ni ada Rasul, cukup dah. Sangat bahaya benda ni. Maka i'tiqad yang demikian di kufur ni namanya tersesat, ajaran sesat, faham tu sesat. Jadi hadirin ada yang terkejut ni, orang Malaysia pun dah ada salahnya syaitan dah. Esok syaitan dianggap teraniaya pula dia. Macam dengan inilah, yang jahatnya Palestin, yang teraniayanya Israel pula dah. Iya kan sekarang ni sedang diwujudkan pahaman tu. Sebenarnya Israel mempertahankan ini. Yang salah adalah orang Palestin, Hamas yang salah. La ilaha illallah. Namanya nak menormalisasikan paham tu. Jadi orang pun dah ingat betul lah kenapa lah baiklah bernabais. Dan ada pula orang Melayu kata yang kita duk susu berserah je dah pada Israel, kan bumi dia pula dah. Pandai orang Melayu tu ni. Dia begini tuan-tuan. Apa tuan-tuan nak jawab? Dia katakan Israel itu kan nama Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kan digelar Israel. Bani Israel itu kan anak cucu Yaqub. Jadi betul lah Palestin itu milik Israel. Ni kalau kita tak faham, iya tak iya juga kan. Itulah orang iya tak iya juga ya. Dia begini tuan-tuan. Bani Israel itu adalah anak cucu Nabi Yaqub. Kita tak nafikan Nabi Yaqub itulah yang digelar Israel. Tetapi barang diingat anak cucu Nabi Yaqub semuanya beriman, maka yang menduduki tanah Palestin itu orang beriman. Daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim asalnya daripada mana? Nabi Ibrahim asal daripada Babylon di Iraq. Berhijrah masa peristiwa nak dibakar Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim berhijrah ke Palestin bersama sepupunya Nabi Lut. Nabi Lut sepupu Nabi Ibrahim hijrah ke Palestin. Beranak pinaklah Nabi Ibrahim di Palestin. Lahir Nabi Ismail di Palestin. Allah perintah letakkan di mana Nabi Ismail? Makkah. Jadilah sejarah Makkah itu. Lahir anak kedua namanya Ishaq, duduk di Palestin. Nabi Ishaq itulah punya anak nama Yaqub. Tapi Nabi Yaqub itu kembar. Abang dia lahir dulu, Nabi Yaqub kemudian kembar. Nama abangnya Rum. Itulah wujudnya bangsa Rum. Batu bangsa Rum banyak raja-raja. Nabi Yaqub bangsanya banyak nabi-nabi. Nabi Yaqub itulah punya anak 12 orang dipanggil asbab. Dalam bahasa Quran dipanggil asbab umama.
Asbat tu 12 orang anak Nabi Yaqub. Antara anak Nabi Yaqub namanya Yusuf, Bunyamin. Kalau dia pakai Levi itu nama anak Nabi Yaqub lalu. Levi, Rabin, siapa dia, Yahuda. 12 orang anaknya. Yang khas ceritanya, Bunyamin dengan Yusuf ni mak lain, yang ni mak lain. Jadi waktu ibu Nabi Yusuf melahirkan adiknya Bunyamin, mak dia meninggal. Itu sebab kasih sayang Nabi Yaqub lebih pada Nabi Yusuf dengan Bunyamin tu. Adik-adik lain dengki lah, kenapa lebihkan yang itu. Itu letakkan Nabi Yusuf di telaga, dibawa ke Mesir. Ya, yang kasih ceritanya abang-abang yang khianat tu bila dah besar Nabi Yusuf, masa tu Palestin ditimpa musibah, makanan tak ada, minta bantuan dan kerajaan Mesir. Mereka tak tahu yang jadi besar masa tu Yusuf. Yusuf tengok ni abang-abang dia kenal sangat lah abang dia yang khianat dia dulu. Kasih ceritanya berlaku begitu begini. Adalah berlaku barang kerajaan hilang, itu semua trik untuk Nabi Yusuf nak adik dia kekal situ, suruh balik, bawa diselitkan pakaian Nabi Yusuf sehingga Nabi Yaqub cium celik mata Nabi Yaqub dulu, sebab dia tahu anaknya masih hidup lagi. Akhirnya Nabi Yusuf pun jelaskan dia dah Yusuf, suruh abang dia bawa ayah dia duduk di Mesir semua sekali. Panjang ceritanya teman-teman. Akhirnya kemudiannya padahal dia duduk balik. Jadi asalnya Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, apalagi Nabi Musa pun asalnya Bani Israel, dia di Mesir. Semua keturunan Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dari Bani Israel semua tu. Nabi Harun pun lahir di Mesir. Kemudiannya ada krisis pula antara Bani Israel dengan Kipti. Kipti itu bangsa Fir'aun, patah balik pergi ke Mesir, patah balik ke Palestin. Banyak cerita nak bebaskan Palestin. Bebas selepas itu bukan di tangan Nabi Musa, selepas itu bebas di tangan tentera Talut dan dibantu oleh Nabi Daud. Jadi zaman Nabi Daud itulah mula dapat Palestin Bani Israel ini. Kemudian wafat Nabi Daud, naiknya Nabi Sulaiman. Itulah kemuncak hebat Bani Israel di Palestin. Mereka bangga King David dengan King Solomon itu. Tapi ingat, King David ke Nabi Daud ke King Solomon, Nabi Sulaiman itu orang beriman. Jadi yang mentakbir bumi Palestin orang beriman. Allah sebut dalam Quran, wa may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tihi biqaum. Sesiapa yang berpaling daripada ajaran Allah, Allah akan gantikan kaum lain untuk takbir bumi itu. Macam juga Mekah. Mekah dulu kan bumi Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Masa itu beriman. Akhirnya orang bawa datang lepas wafat Nabi Ismail, orang sesat, bawanya berhala-berhala pergi ke Mekah. Rasulullah bersihkan Mekah. Sebab itu hari ini Mekah, Madinah, kalau orang kafir takbir, kita halau dia. Walaupun kau Arab tak Arab. Dulu Arab pernah takbir Mekah tahu. Tapi itu semua Arab jahiliyah Quraisy gitu. Itu maksudnya hari ini Israel mereka bukan orang beriman, mereka tak boleh takbir bumi Palestin. Understand or not? Hai malah ai cakap putih I don't care. Apalah Mekah, kau katakan Mekah Arab sekali, Mekah Arab sekali. Takbir Mekah. Kalau Arab tu melek, kita halau dia keluar. Itu kan ingat, sebab bumi Mekah bukan bumi orang Arab, bumi umat Islam. Bumi Nabi-Nabi, bumi Rasul. Sama lah Palestin tu. Dulu Palestin pernah dibebaskan bukan orang Arab, asal-asal bebaskan orang Arab. Sayyidina Umar bebaskan Palestin. Satu masa tentera Salib ambil balik Palestin, dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, bukan orang Arab. Allah sebut kalau orang berpaling pada agama Allah, Allah datangkan kaum lain untuk takbir. Masa itu Salahuddin orang mana tuan-tuan? Bukan orang Pontianak, arwah dah Salahuddin itu. Salahuddin Al-Ayyubi orang Akrat, Kurdistan. Kurdi ini kalau tengok peta The Lost Empire lah. Dulu dia kuat Kurdi ini, Lost Empire. Ini kerja-kerja penjajah lah. Dia dulu dekat sepadan Iraq dengan Syria dan Turki. Dia tiga tempat. Atasnya Turki, belah kanan di Iraq, belah kiri di Syria, tengah-tengah tu The Lost Empire.
Kurdi itu kuat dulu dia. Kalau dia ada bilang Kurdi, kemudian diambil balik oleh tentera Serbia. Siapa bebaskan Palestin? Bukan orang Arab, Turki, Atrak, Sultan Muhammad Al-Fatih. Bukan Arab, orang Turki. Sebab itu Turki pernah mentadbir Masjid Haram. Turki pernah mentadbir Madinah Haramain dibagi di zaman Empire Osmaniyah. Empire Osmaniyah ini bukan orang Arab. Empire Osmaniyah ini kemajuan Islam cukup berkembang. Osmaniyah ni orang Turki, hebat-hebat Turki. Sebab itu siapa yang menjatuhkan Osmaniyah? Revolusi Arab. Sebab itu orang tanya, Saudi tak tolong ke? Dia naik ke pernah mereka yang tolong tu. Kamarah ni bagi tahu sejarah ni. Tidak tolong apa dulu dia jatuhkan kerajaan Osmaniyah tu. Siapa yang tolong jatuhkan? Kalau tidak, mereka lah yang tolong jatuhkan kerajaan Osmaniyah. Kalau tidak, mereka tak boleh balik ke Palestin tu. Mereka duduklah di negara Eropah. Hadirin hadirat, mana tajuk kita ni tajuk kita ni marah kan ni, orang kata pulangkanlah balik ke Israel tu. Suka hati ke orang aja. Ini semua namanya normalisasi, nak bagi kita fikir normal. Dia tak iya juga, dia tak iya juga. Saya berkata Israel itu milik Bani Israel. Saya berkata dia begini, Palestin itu bukan milik Bani Israel kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Ada masa tu King Solomon ke King David ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semuanya beriman. Nabi-nabi yang duduk di Palestin semua beriman. Tak tu nabi-nabi ni ajak sembah siapa? Sembah Allah. Allah, ada tajuk saya. Ni jangan kita nak normalisasi kan. Selama dah hari ni Halloween, nama budak-budak kita pun tak kisah tengok hantu dah. Dah jadi normal saja. Padahal itu syaitan. Ini namanya serangan pemikiran, ruswah fikri. Nak serang fikir anak-anak kita ni, nak normalkan. Besok orang ingat syaitan pun okey je. Barat-barat kali memang dia tak kisah dah syaitan. Kadang-kadang dia kata syaitan lagi baik daripada malaikat lah. Pula dah 6 jahanam betul. Jadi nak terangkan baik ini murjiah atau tak murjiah. Jadi itu saya nak jawab sekali lah. Ya, jadi kalau nak serahkan Palestin kepada Israel, kita tak setuju sebab yang akan mentadbirnya adalah beriman. Jadi agak-agak lepas ni kalau Arab tak nak pertahankan, Pak ini Arab pun tak bangkit pertahankan Palestin kan. Kecuali dululah Iraq dengan Syria, tapi mereka sudah lumpuhkan Iraq. Dulu persenjataan yang kuat mana tuan-tuan? Iraq, Syria, Libya pun sudah jatuh Muammar Gaddafi. Semua kerja mereka kan jatuh. Iraq, Syria je dia nak jatuh baru ni. Itu Rusia pertahankan. Kalau Rusia tak pertahankan Syria dengan Syria guyup, lagi senang kerja dia. Batu hari ini dikatakan senjata masuk banyak ke Syria. Ala kulihan. Mana tajuk dia? Ini tajuknya. Kalau Arab tak mau pertahankan Palestin, Allah datangkan satu kaum. Agak-agak apa? Giliran Kurdi sudah, giliran Turki sudah. Tak mustahil giliran bangsa Jawi bulan nanti tahu. Nak main-main ke kita sini pedang terbang semua dia, tapi nak pergi nakut punya. Geng-geng pedang terbang kan? Mana dia? Geng-geng silat taktik dia yang kok santau tu dia sana. Kok santau Saudi, Yahudi itu kan senang. Dia santau Yahudi itu kan bagus. Kenapa dia tak boleh santau orang Yahudi? Sebab dia pun kerja setan. Mana setan nak reda? Yang disantaunya Palestin juga. Sudah. Ini lantas santau angin ke santau apa ternyata. Baik. Syahdan adalah kaum Murji'ah itu dimurkai Allah Ta'ala, lagi dikutuk segala Nabi Allah. Seperti sabda Nabi SAW, la'natul murji'ati ala lisani sab'ina nabiyan. Maksudnya kaum Murji'ah telah dikutuk 70 Nabi. Maknanya pahaman ini sudah wujud zaman bersamaan, cuma namanya berubah. Macam juga tuan-tuan ya. Ini minta maaf lah kalau cerita sejarah Islam ni.
sejarah Nabi-Nabi ni kalau tuan-tuan baca kan, daripada mana datang ajaran sembah dengan luar, sembah lembu-lembu. Sembah lembu ni mula zaman Nabi Musa. Masa tu Nabi Musa sesat di padang Tih dengan Bani Israel. Masa tu Nabi Palestin tu dah sesat 40 tahun. Jadi Allah perintah Nabi Musa bawa 70 orang yang terpilih. Pergi ke mana? Pergi ke Bukit Tur Sina, munajat di Bukit Tur Sina. 70 yang terpilih. Tinggalkan kaumnya kepada Nabi Harun supaya Nabi Harun jaga. Ada seorang namanya Musa Samiri. Nama Samiri. Waktu Nabi Musa di munajat, dia buat lembu daripada emas. Dia buat lembu emas. Lepas tu kalau tengok dekat kuil-kuil tu ada lembu emas. Hujan gula. Hujan tak payah kata-kata dengar. Tuan-tuan pada tengok lembu emas. Kalau tuan-tuan nak tengok, dulu saya nampak tapi dia bukan emas betul, dia emas satu. Dulu saya nampak dekat Masjid India. Masjid India dulu kita lagi namanya Kak India tu, India KL. Orang macam tak biasa sumpah ada orang belajar. Sebelum sampai Maidin tu, ada kedai-kedai itu banyak, atau kedai jual alat-alat mayang tu. Ada tu kedai tu memang nampak lembu emas satu. Itu asal dia. Jadi Samiri itu buat lembu. Tak dia Allah Ta'ala lembu tu agaknya dibuat macam mana boleh bunyi itu. Ya teknologi kan. Kita kalau buat benda-benda ada corong, masuk angin memang boleh keluar bunyi. Jadi orang kagum, betul lembu ni boleh cakap. Dia sembahnya lembu tu. Itu sebab bila Hindu kata agama kami lebih awal daripada Islam. Betul. Kau zaman Nabi Musa, tapi yang sesat tu dia beriman tak macam tu. Itu namanya ajaran syaitan. Ya. Jadi maknanya pahaman ni memang lama dah ada. Dan pahaman dipanggil mereka mengikut syaitan. Ikut syaitan. Lalu malaikat sampaikan berita kepada Nabi Musa. Waktu Nabi Musa dengan 70 yang terpilih bermunajat di Bukit Tur Sina. Dapat berita dari Nabi Musa punya marah. Balik Nabi Musa. Betul kau dia. Kan aku dah pesan jangan sembah yang lain daripada Allah. Waktu Nabi Musa balik tu, Nabi Harun yang jaga. Kau tu kena marah dengan Nabi Musa. Nabi Musa ni galak. Dia pegang dia jaga Nabi Harun. Apa kata Nabi Harun? Aku tidak segagah engkau wahai Musa. Kalau aku tegurkan lebih dahsyat, dia punya syirik pula. Macam kita lah. Yang orang tak sembahyang, kadang-kadang kita nasihat juga jangan tengok rem syekh. Tapi tengok mulut dia jahat. Engkau faham? Ikut suka aku lah, neraka masing-masing, kubur masing-masing. Kan kita cakap makin teruk, akidah dia baik kita diam kan. Lain lah kita macam Nabi Musa, makin melampar je. Kita tak macam tu je. Kita dia slow motion. Orang marah kita, kau faham, kita boleh senyum. Terima kasih. Kerana dengan Nabi Musa tak, dia orang takut. Itu Nabi Musa tegur. Akhirnya bertaubat, mereka menyesal. Itu cerita sembah lembu tu. Jadi nak sebut ajaran-ajaran ni dulu memang ada dah. Jadi benda dia berulang-ulang. Begitulah Murji'ah ni dulu dah ada. Black metal, heavy metal ni ada dah dulu. Cuma dulu mereka ni cara muja ni lain. Hari ni cara muja ni lain. Black metal zaman dulu ada dah. Puja syaitan, perasap. Hari ni macam-macam cara mereka buat puja syaitan. Jadi dilaknat oleh 70 Nabi-Nabi. Ya. Baik, maka kaum Murji'ah itu dua bahagian. Pertama, Murji'ah marhumah, yakni dikasih Allah Ta'ala, iaitu segala sahabat Rasulullah SAW. Kedua, Murji'ah mal'unah, yakni yang dikutuki Allah Ta'ala dan segala Nabi akan mereka itu. Mereka terdiri daripada 12 kaum. Baik. Jadi ini golongan-golongan Murji'ah ini. Hai penuntut
Ini hai ni maknanya seruan daripada penulis ini. Inilah setengah i'tiqad kaum yang 72. Sayyidinya engkau ketahui akan dia supaya engkau jauhi akan dia, dan jangan sekali-kali engkau i'tiqadkan akan dia. Faham ini ya, pahaman ini. Apabila aku ketahui segala i'tiqad dan mazhab yang sesat yang telah tersebut itu sekarang, maka aku nyatakan pula i'tiqad kaum mulhid. Mulhid ini golongan etis yang bersufi dirinya seperti yang telah dinyatakan Imam Ghazali, Syekh Abu An-Najib As-Sahruradi, dan Imam Najmuddin Amar An-Nasafi dan lainnya. Qaddasallahu arwahahum. Baik, jadi nak diringkaskan di sini supaya kita ni lebih jelas. Dia asalnya dia 72 kan, jadi yang besarnya 12 tu. Jadi 12 dalam 12 lah, jadi 12 72 kaum itu. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah. Cuma hari ini saya dah kata golongan ini dia tak pakai lagi nama Murji'ah, dia tak pakai nama mulhid, tapi dia guna atas nama etis, free thinker, macam-macam faham sekarang. Dia punya gerakan dia sama je. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik. Dan jangan pelik golongan-golongan ini macam tadi saya sebutkan, daripada mana asal nama Yahudi, sedangkan asal-asal anak cucu Nabi Yaqub itu digelar Bani Israel. Dari mana datang kalimah Yahudi? Setengah ulama mengatakan nama Yahudi itu datang daripada nama anak Nabi Yaqub. Seorang nama anak Nabi Yaqub namanya Yahuda. Yahuda ni dia ada kelompok besar dan berpengaruh, jadi banyak orang disebahkan kepada dia lah. Bani Israel tu Yahudi tu. Setengah ulama mengatakan Yahudi itu asal kalimatnya datang daripada tadi kisah Nabi Musa, waktu kaum dia menyembah berhala tu, berhala Samiri tu, lembu emas tu. Nabi Musa marah. Nabi Musa marah. Akhirnya mereka bertaubat. Maka Nabi Musa, Allah rakamkan kata Nabi Musa, hudna ilaika, sekarang ni kami telah bertaubat pada ya Allah. Selama kata di situlah datang kalimah Yahudi. Kalimah datang daripada kalimah hudna ilaika, kami bertaubat pada ya Allah. Jadi Yahudi ni asalnya kaum yang bertaubat. Maksud yang kita duk laknat Yahudi ni wahal. Begini, itu baru tajuk yang kita laknat ni. Dan kenapa mereka duk lawan Islam? Saya jawab. Jadi ketika mereka bertaubat itu, mereka balik pangkal jalan, mereka beriman semula, taat kepada Nabi Musa. Tetapi setelah wafat Nabi Musa, mereka menyeleweng. Mereka ubah kitab Taurat, mereka lawan perintah Taurat yang disebut dalam Taurat. Taurat ni kan kitab macam Quran, ada hukum hakam. Mereka lawan. Datang Nabi Daud tegur mereka, datang Nabi Zakaria, Nabi Yahya nak betulkan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka bunuh Nabi Zakaria tu, dibelah dua Nabi Zakaria. Nabi Yahya dipenggal pada itulah Yahudi tu kan. Maka itulah Allah mula murka dengan Yahudi yang asal namanya taubat, tapi jahat buat ni. Allah murka. Allah sebut dalam Quran, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel, dilaknat golongan-golongan yang kufur dari kalangan Bani Israel itu. Jadi walaupun ada yang beriman, tapi majoritinya kufur. Dilaknat ala lisani Daud, di atas lisan Nabi Daud. Sebab apa dilaknat atas lisan Nabi Daud? Sebab Yahudi ni sangat memuja Nabi Daud. Tadi saya dah kata Nabi Daud lah dengan tentera Talut yang membebaskan Palestin. Itulah mereka dapat balik semula ke Palestin, bina negara di Palestin. Jadi mula-mula mereka ni beriman, akhirnya mereka ni buat maksiat, lawan perintah Taurat, diubahnya kitab Taurat, ditegur oleh Nabi-Nabi. Tuan-tuan, Nabi Daud tegur mereka. Tak boleh ayatnya Nabi Daud tu, walaupun dia sanjung Nabi tu macam mana. Ya,
Nabi Zakaria teguh, dibunuh Nabi Zakaria. Apa lagi? Nabi Yahya dibunuhnya Nabi Yahya. Jangankan kata Nabi yang demikian, Rasulullah pernah sebut, wahai Abu Ubaidah, kamu tahu tak Bani Israel pernah membunuh 43 orang Nabi dalam satu hari. Ya, sungguh kalau baca surah Ali Imran ayat 21, Allah bongkarkan, Nabi baca, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah, sungguhnya orang yang mengingkari, yang kufur kepada ayat Allah, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan membunuh nabi-nabi dengan cara yang tak dibenarkan, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan mereka bunuh orang yang mengajak kepada kebenaran. Nabi kata, ya Abu Ubaidah, mereka bunuh nabi-nabi mereka, bukan nabi Melayu. Nabi Melayu korang bunuh, tak apa, sebab memang al-sutul. Ini Nabi Bani Israel yang memang Allah utus, mereka bunuh. Tak tahu Ubaidah tanya siapa orang paling dahsyat dapat azab hari kiamat. Nabi kata orang bunuh nabi-nabi. Nabi baca ayat itu depan Abu Ubaidah. Nabi kata mereka pernah bunuh nabi mereka sampai 43 orang di awal siang. Datang 170 Bani Israel yang lain tegur, tidak akan kawan-kawan mereka kan bagi bunuh nabi-nabi kita ni. Ajak balik pangkal jalan, dibunuh 170 orang tu di petang hari tu. Itu kerana Yahudi tu kan, takat kita nak dakwah dia, Allah, orang apa dia tengoknya Yahudi tu Bani Israel pun dia bunuh tahu. Bukan Bani Israel Nabi, apa sifat Nabi? Cakap betul, sedih, orang cerdik, orang amanah, orang yang dipanggil orang jujur, orang yang menyampaikan. Yang itu dibunuh. Yang setakat sembang kali hari ini menang, itu apa dia heran. Kemalah ni bagi tahu sebab kita rasa kita hebat hari ni kan, patut kita dakwah Yahudi ni. Oh dakwah lah, bukan marah. Kalau nabi-nabi dia pun dibunuh, setakat kita nak dakwah dia apa barang pun tak ada. Sebab itu dia bukan heran pun dengan kita ni. Kat mana tajuk ni kan? Ni nak cerita tajuknya tadi, macam mana mereka ni boleh lawan Islam ni tadi. Samalah ajaran-ajaran ni, ajaran-ajaran sesat ni. Ajaran ni wujud dah zaman berzaman dah. Waktu Nabi kata 70 orang Nabi marahkan kuat Murji'ah. Bukan zaman kita dia panggil Murji'ah ni. Ikut ajaran syaitan. Yang penting dia kata hati kita ada Allah dan Rasul cukup. Nak minum arak ke, nak main judi ke, tak ada, tak apa, tak ada. Kita takkan masuk neraka, jangan bimbang. Ini ada pokok-pokok yang sesat-sesat hari ni. Lepas tu tuan-tuan tengok ajaran sekarang ni. Lepas tu Yahudi tu asalnya beriman bila mereka menyeleweng kitab Allah Ta'ala, mereka dilaknat Allah. Maka Yahudi yang dilaknat itu yang menyeleweng itu, bukan yang awal-awal tu. Yang awal tu memang beriman. Baik, datang Nabi-Nabi tegur, mereka bunuh. Termasuk siapa yang menegur mereka? Nabi Isa. Nabi Isa dengan Bani Israel juga. Nabi Isa tegur, Nabi Isa ada kejarnya. La haula wala quwwata illa billah. Mana pula datang Nasrani? Nasrani datang dari mana? Maka bila Nabi Isa tegur Bani Israel ni, ada juga yang ikut Nabi Isa. Mereka digelar Hawariyun. Batu Imam baca surah Saf, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam. Wahai orang beriman, Allah sebut wahai orang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah sebagaimana ucapan Isa kepada Bani Israel, sebagaimana kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Hawariyin ni adalah pendukung Nabi Isa. Mereka ni Bani Israel. Apa kata Nabi Isa? Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah. Nabi Isa tanya, siapa nak tolong saya tegakkan agama Allah? Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Kata golongan Hawariyun, kamilah penolong agama Allah. Ansarullah itulah datang kalimah Nasara. Asal mereka ni memang tolong agama Allah. Nasrani itu nisbah dia, dipanggil Nasara. Nasara tu asalnya penolong, pembantu agama Allah.
qala al-hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifah min Bani Israel, maka sebahagian Bani Israel beriman, maka farat ta'ifah, sebahagian lagi tak mau, malah diburunya Nabi Isa, nak dibunuhnya. Maka yang mendukung ajaran Nabi Isa ini dipanggil Nasrani. Ya, sebab itu siapa yang nak bunuh Nabi Isa? Yahudi, Bani Israel juga. Yahudi itu. Akhir sekali Allah angkat Nabi Isa ke langit. Selamat Nabi Isa. Dibunuhnya kawan dia yang diserupakan sebagai Nabi Isa itu. Ringkas ceritanya, bila Nabi Isa tak ada, Nasrani pula menyeleweng. Diubahnya kitab Injil jadi Bible, jadi Luke, Matthew. Asalnya Injil mengajak an ya'budallah, sembah Allah. Taurat pun ajak an ya'budallah, sembah Allah. Mereka seleweng kitab Taurat, mereka lawan perintah Taurat. Injil mereka ubah kitab Injil. Datang Rasulullah nak betulkan, Rasulullah pula dilawan. Ini bangai kita. Jadi saya nak sebut tadi, patutnya kenapa Yahudi tak berlawan dengan Kristian, dengan Nasrani? Kenapa dua-dua lawan kita? Termasuklah hari ini India pun sokong juga Israel pula dan India. Cik jawab. Jawapannya tuan-tuan, semuanya ajaran syaitan. Hanya Islam agama tauhid itu ajak sembah Allah. Yang lain semua lawan kita Allah. Macam mana dia tak bersatu? Dia bersatu itu sebab kita ajak mereka sembah Allah. Mereka tak setuju sebab mereka banyak Tuhan. Kalau Tuhan satu, ini bisnes tak untung lah. Sama lah dengan Abu Jahal tadi, Abu Lahab pun sama juga. Sebab apa ini marah sangat Rasulullah ni? Sebab ajak sembah Allah Ta'ala. Suruh hapuskan judi, suruh hapuskan bahala. Bisnes juga habis lah macam ni. Ada, mereka lah ketua pelacurnya, mereka lah bapak pelacur, mereka lah dipanggil toke judi, toke Arab. Suruh hapuskan itu. Itu yang Bani Israel tak setuju dengan Nabi Isa. Suruh kita kan ini bisnes kita. Sama lah hari ini lebih kurang je, sekian dimaklumkan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, tengok dalam Taurat Injil, mengharamkan judi. Yang siapa dia? Wah, dia juga Yahudi juga, yang jadi bapak-bapak ni semuanya. Itulah Islam aja hapuskan semua. Itu sebab mereka tak setuju. Jadi kesimpulannya, i'tiqad ini semuanya serupa. Apa akhirnya? Akhirnya mereka membenarkan ajaran syaitan, mengikut ajaran syaitan. Syaitan ajak manusia ke mana? Maknanya syaitanlah yang mengajak manusia supaya jangan sujud kepada Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita sujud, sabda Nabi, bila kita sujud menangis syaitan. Kata syaitan, tengok kita sujud, kata syaitan, umirtu an asjuda fa'abah, dia perintah aku sujud, aku tak mahu. Dia perintah anak Adam sujud, mereka sujud, celakalah aku ni. Iblis pun tahu, sujud tak mahu. Hari ini sama Allah, sujud pada Allah, sujud depan berhala, sujud pada Allah Ta'ala, pergi sujud depan yang lain daripada Allah. Mana Allah tak murka? Jadi itulah Islam ajak manusia sembah Allah Ta'ala, tinggalkan semua sekali. Itu yang mereka tak setuju. Tinggalkan benda yang Allah haramkan pun mereka tak setuju juga. Itulah perangai zaman berzaman. Sebab mereka sudah ada satu i'tiqad bahawa kita mengikut syaitan, sama ada kita ni mukmin ke kafir ke, maka tak ada masalah kata mereka. Yang penting dalam hati kita ni ada Allah. Maka mereka beriktikad Allah wujud, cuma mereka tak ikut perintah Allah Ta'ala. Dari hadirat pada rahmat Allah, nanti samulah i'tiqad kaum mulhid. Mulhid inilah dipanggil golongan-golongan al-ladiniyah, mereka yang mengatakan tak wujudnya agama, atau komunisme, atau dipanggil ateis, fasis, macam-macam. Dan mereka ni merebak dalam Islam, sehingga wujud sebagian orang Islam pun sudah beriktikad tidak wujudnya Tuhan dan Allah. Sebab itu mereka dipanggil golongan yang sesat. Syahdan adalah kaum yang bersufi-sufi di dunia itu, mereka itu amat sesat, tiada patut dinamainya dengan nama sufi, hanya lebih utama dinamainya dengan kafir atau fasik. Jadi Syekh disebut mulhid ini orang yang berselindung di balik di apa atas nama penyucian jiwa sufiyah ni.
Walaupun ajaran sufi sebenarnya ialah orang yang nak membersihkan diri supaya dekat dengan Allah, tapi mereka gunakan sufi dengan maksud kita ini tak perlu ikut Allah Ta'ala, cukuplah macam-macam sampai mereka tak percaya pada Allah. Banyak ceritanya, ada 12 buah di situ. Yang penting hati-hatilah dengan i'tiqad yang bersihkan. Jadi itulah sejarahnya tuan-tuan. Jadi waktu bila hari ni orang kata nak ikut ajaran Yahudi Nasrani, kita bantah. Sebab yang asal tu ya Ahlul Kitab. Yang belakang ini mereka kita tak panggil Ahlul Kitab, sebab Al-Kitab itu adalah merujuk kepada Taurat dan Injil yang asal, yang belum diselewengkan. Kitab yang asal tu memang mengajak kepada Tauhid, dan memang kitab asal itu menyebutkan tentang Nabi akhir zaman Muhammad itu. Tapi mereka tak terima. Itu sebab Allah murka, sebab mereka menolak perintah Allah dalam Quran supaya ikut Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang rabai, pendeta Yahudi masuk Islam di zaman Nabi, namanya Abdullah bin Salam. Ditanya pada dia, betul ke kamu kenal Rasulullah? Sayyidina Umar tanya, sebab Allah sebut dalam Quran, alladzina atainahumul kitab, orang yang kami berikan kitab, Yahudi Nasrani ini, ya'rifunahu, mereka kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Apa maksud tuan-tuan? Kenal Nabi Muhammad seperti anak-anak kita ni. Kadang-kadang kata Abdullah bin Salam kepada Sayyidina Umar, sebab dia rabai bekas pendeta Yahudi, rabai Yahudi, dia kata, ya Umar, lebih dari itu kami tahu. Lebih dari itu, apa maksud lebih dari itu? Lebih dari itu maknanya tuan-tuan, anak kita lahir kat mana kita tahu dah. Nabi Muhammad lahir mana mereka tahu dah. Disebut dalam kitab mereka lahir di tempat yang banyak pohon kurma. Itu sebab mereka hijrah ke Madinah tu, sebab tunggu Nabi akhir zaman. Itu cerita macam mana Yahudi boleh duduk Madinah, tunggu Nabi akhir zaman. Kata Abdullah bin Salam, lebih dari itu kami kenal. Tuan-tuan, anak tuan-tuan lahir kat lalat duduk mana tuan-tuan tahu? Tak tahu. Mereka tahu belakang Nabi ni ada cok kenabian antara belikan. Mereka tahu. Jadinya Salman Al-Farisi lah, Salman ni lagi belajar kitab. Dia tahu alamat Nabi akhir zaman. Bila dia dengar Nabi akhir zaman dah ada di Madinah, dia pergi Madinah. Waktu Rasulullah ajak dia masuk Islam, dia minta Nabi buka jubah. Dia lari belakang, dia tengok ada cok Nabi. Beriman sebab dia tahu. Itu kata Abdullah bin Salam, lebih dari itu kami kenal Muhammad ini. Sayyidina Umar punya suka ambil kepala Amsal, dia cium. Allah, maknanya betul Quran betul. Lebih dari itu kami tahu. Allah dahsyat. Tapi kenapa tak beriman? Sebab apa tak beriman? Sebab mereka ni tuan-tuan duk jangka Nabi akhir zaman tu Bani Israel. Rupanya orang Arab, alamat Arab. Allah, waktu Bani Israel ni ramai Nabi kan. Nabi Arab apa orang tu? 5 orang yang Nabi bangsa Arab tu. Yang lain Bani Israel Nabi-nya. Banyak Bani Israel yang tak ada bangsa, wala juga macam Nabi Adam tak ada bangsa kan, Nabi Idris tak ada bangsa, Nabi Nuh tidak ada bangsa, Nabi Ibrahim pun tak ada bangsa dia. Dia mula bangsa ni. Nabi Ibrahim tak ada bangsa ni. Dia orang Arab 5 je. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Bani Israel Nabi-Nabi. Ya. Banyak cerita tentang, ingin kasih ceritanya. Tajuk lain, kitab lain. Sekian saja. Tajuknya stay tune lah kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah i'tiqad kita dah pegang. Kita tak tolak nabi-nabi yang lain, tapi kita tetap beriktikad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. فتقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.